Salam sejahtera dan salam sorak maju makmur bersama saya Grace John Lee. Berita utama, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengangkat sumpah pelantikan sebagai Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak pada Isnin. Istiadat mengangkat sumpah yang diadakan di Dewan Lapau Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada jam 4.04 petang dimulakan dengan memohon perkenan yang di-Pertua Negeri Sarawak bagi memulakan istiadat oleh pendaftar istiadat. Ini diikuti bacaan surat cara pelantikan yang di-Pertua Negeri Sarawak yang telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pada Jumaat lalu oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Tun Dr. Wan Junaidi kemudian mengangkat sumpah pelantikan seterusnya menandatangani surat angkat sumpah disaksikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Dato' Abdul Rahman Sebli dan menandatangani surat pengisytiharan disaksikan Datuk Patinggi Abang Zohari. Tun Dr. Wan Junaidi dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak selama 4 tahun berkuat kuasa pada 26 Januari 2024 bagi menggantikan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang tamat tempoh perkhidmatannya. Selesai istiadat tersebut, Tun Dr. Wan Junaidi dan tetamu-tetamu kehormat lain menghadiri majlis jamuan di Ruang Lega Dun Sarawak. Terdahulu telah berlangsungnya istiadat pemeriksaan kawalan kehormatan utama bersempena dengan pelantikan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Ikuti laporan daripada wartawan UKAS Firdaus Materang yang berada di lokasi. Istiadat pemeriksaan kawalan kehormatan utama bersama dengan istiadat angkat sumpah Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 yang berlangsung di dataran pembarisan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di sini pada petang Isnin berjalan dengan lancar. Dalam pada itu, istiadat pembarisan dimulakan dengan perarakan masuk kawalan kehormatan Batalion ke-11 Pasukan Gerakan PGA diiringi pancaragam Polis Diraja Malaysia PDRM kontijen Sarawak ke medan pembarisan. Pembarisan kawalan kehormatan tersebut terdiri daripada panji-panji Batalion ke-11 PGA Batu Kawah Kuching yang diketuai oleh pembawa panji Inspektor Nur Azrin Nur Aziz, sementara kawalan kehormatan dari Batalion ke-11 PGA Batu Kawah Kuching yang terdiri daripada 3 pegawai kanan dan 102 anggota telah diketuai oleh Pegawai Baris DSP Muhammad Zaini Ismail dan Penolong Pegawai Baris Inspektor Muhammad Fairuz Reza. Manakala pancaragam PDRM kontijen Sarawak pula diketuai oleh Inspektor Frankie Billy Thaddeus dan dibantu oleh Drum Major Ghazali Bujang. Istiadat tersebut kemudiannya diakhiri dengan bacaan doa dan nyanyian lagu negaraku serta Ibu Pertiwiku. Sedikit latar belakang Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Beliau merupakan bekas yang di-Pertua Dewan Negara dan meletakkan jawatan pada 19 Januari 2024. Beliau menerima watikah pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah di Istana Negara bagi menggantikan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang telah tamat tempoh perkhidmatannya. Beliau juga dianugerahkan anugerah tertinggi negara Darjah Kebesaran Sri Maharaja Mangkunegara SSM yang membawa gelaran Tun. Baik, saya Firdaus Materang melaporkan untuk UKAS kembali semula ke studio. Laporan seterusnya, penganjuran Karnival Jom Heboh Segulai Sejalai Sarawak memberi peluang baik kepada rakyat Sarawak meluangkan masa berkualiti bersama keluarga tersayang, jiran, tetangga dan rakan-rakan terdekat. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Kerajaan Sarawak sentiasa mengalu-alukan penganjuran program dan acara sosial seperti karnival tersebut. Jelasnya, selain membawa pelbagai faedah termasuk menyumbang kepada sosioekonomi serta pelancongan di negeri ini, pihak kerajaan negeri melalui kementeriannya akan memberi sokongan terhadap penganjuran di masa hadapan. Selain daripada pelbagai faedah termasuk menyumbang kepada sosioekonomi serta pelancongan, pihak kerajaan negeri melalui Kementerian Pelancongan, Seni Kreatif dan juga
Industri kreatif dan seni persembahan akan sentiasa memberi sokongan terhadap penganjuran ini di masa-masa akan datang. Beliau berucap demikian semasa Majlis Penutupan Karnival Jom Heboh Segulai Sejalai Kuching 2024 di dataran Stadium Negeri Sarawak Petrajaya pada Ahad. Datuk Seri Abdul Karim menambah, melalui karnival ini ramai peniaga tempatan telah menjana tambahan pendapatan. Paparan berikutnya, sebanyak 5,976 jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di seluruh Sarawak bakal menerima geran khas melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW pada tahun ini. Timbalan Menterinya, Datuk Rubiah Wang memberitahu pemberian geran ini diputuskan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri KKDW, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi setelah menyedari kesukaran yang dihadapi JKKK selain memastikan takbir urus di peringkat akar umbi dapat dipertingkatkan. Itu selain daripada kita review our JKK, maksudnya Jawatankuasa Kemajuan Keselamatan dan Kampung, tetapi dalam masa yang sama kita telah pun mendapat kelulusan untuk memberi geran sebanyak 5,000 kepada setiap JKK yang berdaftar. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Santai Media bersama Datuk Rubiah di Kuching pada Ahad. Datuk Rubiah menambah jumlah keseluruhan JKKK seluruh Malaysia yang akan menerima geran khas ini adalah melebihi 15,000 jawatankuasa yang telah didaftarkan melalui kerajaan negeri masing-masing. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Kota Samarahan itu memberitahu bahawa penstrukturan semula skim gaji guru-guru Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS masih lagi sedang dalam proses libat urus. Bagaimanapun, beliau menekankan bahawa allowance untuk pembantu tadika KEMAS telah dinaikkan dari RM500 kepada RM800 bermula tahun lepas. Manakala di Hulu Rajang, pengembalian kuasa otonomi kesihatan, pendidikan dan pelabuhan industri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Sarawak bakal memacu kemajuan di negeri ini. Timbalan Menteri Digital merangkap Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata, kawasannya di Hulu Rajang juga akan menikmati kemajuan selepas ini. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Pemimpin bersama rakyat di Rumah Gindal Pulau Sibau Mujong pada Sabtu. Terdahulu, beliau memohon maaf kerana tidak dapat hadir pada tarikh awal program tersebut pada Disember lepas berikutan rombakan kabinet di mana beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri Digital yang memfokuskan kepada internet dan aplikasi. Beralih ke laporan seterusnya, selaras dengan hasrat Kerajaan Sarawak menuju ke arah pendigitalan, pelbagai agensi kerajaan negeri ini telah menyediakan perkhidmatan dalam talian. Pengarah Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak SCSDU, Grace Huang Siu Hung berkata, setiap agensi kerajaan negeri mempunyai laman web sendiri untuk diselenggara bertujuan untuk berkongsi maklumat korporat, fungsi, direktori kaki tangan dan perkhidmatan agensi masing-masing. Menurut beliau, ke arah itu adalah penting bagi juru web untuk mengemaskini dan memaparkan perkhidmatan agensi di tapak web. So we have to make sure that all our website must be in English and in Bahasa Melayu. This is because the state government has, adopt English as also one of our official language. And if we are to move into digital economy, if we are to provide services digitally, we'll be looking at, international customers, international investors, so English is still very, very important. So I want to make sure that all of us, including even SCSDU website, that we must provide our information on our website bilingual in BM and also in English. Okay. Beliau berkata demikian dalam program Minggu Digitalisasi SCSDU di Hotel Waterfront Kuching pada Isnin. Mengulas lanjut, beliau memberitahu mampu telah melaksanakan sistem baharu yang dinamakan Sistem Pemantauan Laman Web dan Servis Kerajaan SPLAS untuk penilaian laman web. So all of you as webmaster play a very important role because when the customer come to our website, how easy is it for them to get the information?
is actually in your hands. Okay? So you play a very important role. Do you agree or not? Yes, so give yourself an applause. Program Minggu Digitalisasi SCSDU diadakan selama 5 hari bermula 29 Januari hingga 2 Februari 2024 yang disertai seramai 170 penjawat awam daripada pelbagai agensi. Sekian edisi malam bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin malam, kami, warga kerja UKAS, ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8. Saksikan sedikit imbasan semasa istiadat angkat sumpah yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan istiadat pemeriksaan kawalan kehormatan utama sempena pelantikan TYT Sarawak. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.